Aku tahu Islam ni adil. Anak kau pukul aku tadi. Tanya, betul kau buat kat you? Dia tempeleng anak dia balik tuan. Dia hukum anak dia. Itu maksud biar mati anak, jangan mati adat. Tuan kena faham macam tu. Adat pebatih tu macam tu. Adat di situ maknanya syariat. Hukum Allah Ta'ala. Kan tuan. Dia bukan ada kes-kes terpilih. Kau anaknya lepeh. Anak orang miskin, kono. Tak. Semua kono tuan. Walaupun kau anak pemimpin. Itu masuk hukum syariat, yang hukum adat yang cuba dilaksanakan. Kena faham. Ya, jangan kita kata tak mampu. Korban sekali pun tak pernah masuk. Sebab korban bukan wajib, Ustaz, sunat. Betul lah bang. Sunat. Tapi ingat, itu satu ibadah yang paling afdal ketika hari korban ialah menumpahkan darah binatang korban. Lebih afdal daripada buat kenduri. Faham tak? Lebih afdal. Dari sudut afdal tu kita kena pandang sudut itu. Ya memanglah kita kata bukan wajib, betul tak wajib. Saya tak kata wajib, tuan-tuan. Tapi pandang tuan-tuan dari sudut bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita mencuaikan ibadah tadi tuan, yang sunat, apatah lagi yang membabitkan perkara yang wajib. Yang lepas pergi haji umrah ni siapa? Orang yang miskin, yang berjimat cermat. Dia tak lepeh. Kita yang duit gaji bulan-bulan ada, pencen dia tak lepeh. Apa sebab? Mungkin sebab tadi boros dalam berbelanja, tuan-tuan. Okey, terus tuan-tuan, maka hendaklah kamu qada kalau ada benda-benda tertinggal. Semampu mungkinlah. Tuan-tuan, qada, lepas tu nak buat apa lagi? Qada juga. Hantar pisang. Bagus. Bolehlah. Kita qada tapi banyakkan sedekah. Pantang tabung melintih, masuk duit. Pantang ada lalu sikit apa-apa iklan yang bukan skema, bagi infak. Jadi amal soleh kita tuan, mengangkat, membanyakkan ibadah pahala kita dan mengurangkan, menghapuskan dosa kita. Itu cara dia kan. Dosa antara kamu dengan Allah, kan tuan, minum arak, makan riba, ya, maka wajib kamu menyesal atas perlakuan dosa itu dan tetapkan hatimu untuk tinggalkan dosa itu. Berazam, tuan kan. Jangan kita kata kita dah settle dengan Allah Ta'ala aja. Kita ada hubungan hablum minan nas. Okey, baik. Kata Imam radhiyallahu an, jika dosa itu berkaitan dengan diri atau jiwa seseorang, maka boleh dihukum balas, kisos. Maknanya kita bunuh, ya, seseorang membunuh seseorang, maka waris si mati berhak tuntut darah. Maka hukumnya dipanggil kisos. Kalau dilaksanakan hukum Islam syariat tuan, kisos. Kecuali keluarga si mati memaafkan, ataupun keluarga si mati cukup dengan diat. Apa diat? Harga 100 ekor unta. Diat ni ganti rugi, boleh. Tuan-tuan keluarga kata kalau dia nak bunuh kau pun anak dia dah mati. Sebab tu tuan-tuan Negeri Sembilan adat pepatih dia cakap apa? Orang negeri, biar mati anak, jangan mati adat. Apa makna ganas betul orang Negeri Sembilan ni. Dia akak ni orang Johor, orang Johor tak ngaku lah tu orang Sembilan, semua Putrajaya lah tu. Padahal sama tu kan, tuan-tuan, duduk Rombau, duduk Pilin. Apa maksud biar mati anak, jangan mati adat? Adat itu ialah syariat. Adat itu ialah syariat. Maknanya kata orang dulu tuan-tuan, anak dia mencuri, sabit kesalahan. Anak siapa tu? Anak pengulu. Berapa? Cukup nisab rubuk dinar harga dia. Anak tu penghulu, anak YB tu, anak Muntori. Tak kira kau anak siapa pun, biar mati anak kau terpotong tangan, yang penting hukum syariat mesti laksana. Itu maksud adat pepatih. Biar mati anak, jangan mati adat. Adat itu ialah syariat. Faham? Tuan-tuan, anak dia berhal. Kan? Anak dia, tuan-tuan, dia tumbuk anak orang lain. Masuklah kes mahkamah ke, kes polis ke, maka sabit kesalahan. Siapa tu? Dan ditumbuk kawan tu patah gigi, maka tuan-tuan berlaku kisos. Boleh. Tuan-tuan, anak ketua kampung penghulu tu pun akan dikenakan hukuman sebab dia telah menganiaya kepada anak orang. Itu maksud tuan-tuan prinsip Sayyidina Amr bin Al-As ketika di Mesir. Kan? Anak Sayyidina Amr tuan, gubernur Mesir, dia pukul Kristian Kipti. Kristian tu mengadu, wahai khalifah, aku tahu Islam ni adil. Anak kau pukul aku tadi. Tanya, betul kau buat kat you? Dia tempeleng anak dia balik tuan. Dia hukum anak dia. Itu maksud biar mati anak, jangan mati adat. Tuan-tuan kena faham macam tu. Adat pepatih tu macam tu. Adat di situ maknanya syariat. Hukum Allah Ta'ala. Kan tuan-tuan. Dia bukan ada kes-kes terpilih. Kau anaknya lepeh.
Anak orang miskin, kono. Tak, semua kono tuan. Walaupun kau anak pemimpin, itu masuk hukum syariat, yang hukum adat yang cuba dilaksanakan. Kisos, tuan-tuan. Jika tidak mampu, kembalilah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, agar Allah redha kepadamu. Satu. Jika dosa membabitkan maruah, ini hari ni memang berlaku lah. Yang kita ahli sunnah ni bedal geng-geng Wahabi. Yang Wahabi tuan samboleh kita ahli sunnah. Itulah kau jauh. Kalau buat debat tuan, macam mana jadi debat tu? Yang geng dia taksub dengan dia betul. Geng kita taksub dengan kita betul. Kesudahan tak ada jawapan, tak ada penyelesaian. Ini tuan-tuan hari ni maruah. Kalau pun tuan-tuan tak berkenan dengan orang tu, tuan-tuan jangan sampai bedal, belasah, bondo yang tak ada komono dengan dia. Tuan-tuan jangan nak buat tambah-tambah cerita lah. Faham? Kelemahan itu kelemahan. Tapi tuan-tuan jangan babitkan, dia ni curi durian musangking. Bila-bila masuk pula orang tu masuk musangking. Tak ada kono-mono. Kita dah boncing orang kan, semua bondo tu kita bonci kan. Kita kalau dah bonci dengan dia, tuan-tuan dengan selipar ada pun kita bonci, dengan ketor ada pun kita bonci kan. Jangan bonci tuan-tuan. Dengan dia yo, selipar dia tak ada salah dah. Ketor dia tak ada salah dah. Faham tuan-tuan? Ini maruah. Hari ni dosa ni memang senang kita buat ni. Apa dia? Mengumpat, menuduh seorang curang, menghina. Apa tuan-tuan buat? Buka je Facebook. Tuan-tuan tengok. Orang Wahabi bedal, saya orang tarikat. Saya ni zikir hu. Oh, zikir hu ni sesat kapi, zikir hu ni syirik. Dr. Syuhada ni syirik. Wah, sedap dia khabar ada syirik. Kan? Padahal dia tahu tu. Dari satu sudut mungkin dia ada PhD, dia mengajar Azhar, dia orang tarikat, dia mengajar fiqh, dia mengajar syariat, dia mengajar tahu hadis, tafsir, tahu. Tapi dia bengkak dengan saya. Dia marah dengan saya sebab zikir hu tadi tu. Oh, dia tu memang tak boleh pakai, dia tu macam-macam lah, semua salah. Tuan-tuan, baca yang salah je, yang lain jangan campur. Faham tak? Saya tak berkenan dengan mazhab. Saya tak berkenan dengan multibelis. Tapi tak adalah saya khabarkan, oh mazhab ni memanglah songkok, tak senonoh. Songkok pun kena. Oh mazhab ni. Tak adalah, saya yang tak berkenan, yang tak kena tu je lah saya tegur. Yang betul tu betul lah. Faham tak tuan? Yang betulnya apa? Banyak je bondo betul yang mazhab buat tu. Yang betul-betul. Yang salah-salah. Begitulah. Tapi tuan hari ni kecurangan kita macam mana dosa kita? Habis semua kita bogelkan kawan tu. Ini dosa ya. Akak-akak yang pandai Facebook ni jangan mengata-kata tangan tu nak komen benda yang tak tahu. Nak tumpang sekaki. Berdosa tu. Benda yang kita tak tahu sebab ini geng kita sokong. Nak sokong pun jangan membuta tuli. Sokong tuan-tuan benda yang betul. Ya. Bukan semua benda kita boleh sokong dan bukan semua benda kita boleh bangkang. Yang betul, contoh orang kita ingatkan tentang Imam Ibnu Taimiyah. Ulama khilaf tentang Ibnu Taimiyah ni macam mana keadaan dia, tetapi guru-guru saya sebahagian tuan, dia ambil kira jangan komen sangat Ibnu Taimiyah ni sebab dia orang alim. Salahnya dari sudut tauhid 3. Salah kat situ lah letak. Tapi jangan kita babitkan Ibnu Taimiyah ni semua salah, tak. Ada 1-2 benda betul dia buat. Yang betul tu kita pakai, yang salah tu kita tolak. Jangan tuan-tuan mentang-mentang dalam dia tak geng kita, tuan-tuan main bedal semua. Tak boleh. Itu bahkan membabitkan dosa apa tadi? Dosa maruah orang tu. Maka hendaklah kamu membersihkan semula namanya di hadapan orang yang kamu umpat atau hina tersebut. Minta halal. Tuan-tuan, minta ampun kepada orang yang menjadi mangsa tersebut jika kamu tahu ia tidak membawa kepada mudarat yang lebih besar. Jika kamu khawatir akan berlaku fitnah lebih besar, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala dan mintalah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada dosa yang kamu fitnah, orang yang kamu fitnah. Jadi maknanya kita kena minta maaf. Tuan-tuan hari ini dosa cepat mengalir. Seperti mana pahala cepat mengalir, dosa juga cepat merebak, cepat mengalir tuan. Dosa handphone kita ni. Jadi nak viral pun tengok dulu. Semak dulu. Tuan-tuan ni jangan kita bangga sebab apa? Kita orang pertama dah tahu benda tu. Padahal kita orang ke-1000 tahu tu. Kecoh lebih. Tuan kan? Kita banggalah, oh aku yang pertama viral kan. Tak, jangan bangga benda tu. Pastikan benda tu sahih, kita sebarkan. Kalau tak sahih, tuan-tuan jangan sebarkan. Ya? Baik. Apatah lagi tadi membabitkan maruah seseorang. Kan? Kita nak minta maaf macam mana? Syekh Nuruddin ingatkan tuan-tuan. Contohnya dalam masjid, sembahyang berjemaah. Handphone kita berbunyi. Bukan main bising lagi. Tuan-tuan, lagu Balik Kampung Sudirman. Balik kampung, bukan main kuek dia bunyikan. Rakaat ketiga sembahyang zuhur. Orang tengah senyap, handphone kita bunyi kuek.
Betul pula kita ni kan tak reti nak bergalih-galih. Faham tak? Kau katalah handphone tu dalam poket, boleh ke saya capai? Kalau dalam poket saya lah kan, poket atas ni boleh saya capai. Saya tekanlah apa-apa patut supaya dia berhentilah. Tapi dek kerana kita ni terlalu khusyuk, walaupun dia nyanyi sama Sudirman tu, dia nyanyi tu. Tapi tak reti nak tutup. Kan tuan-tuan? Okey. Mengambil masa 20 saat lah orang terpaksa dengar handphone kita tadi. Hari ni kita dengar lagu bukan kat radio rumah kita, tapi dengar lagu dalam masjid. Masing-masing ada handphone, ada lagu. Tuan-tuan, macam mana cara tuan-tuan nak minta maaf kepada jemaah yang ada 150 orang yang semayang isyak hari tu? Macam mana cara tuan-tuan nak minta maaf kerana tuan-tuan telah mengambil 20 saat tadi dengan handphone kita tadi mengganggu orang semayang? Macam mana minta maaf? Takkan tuan-tuan rasa macam tawaduk sangat, saya dengan ini mendengar rendah hati, saya mohon maaf kepada jemaah tadi, handphone tadi saya punya, saya tak akan ulang lagi kesalahan saya. Kalau saya buat macam tu, saya jual handphone saya ni, saya wakafkan handphone saya bagi tuan-tuan makan durian IOI, takkan ada lah kan tuan-tuan? Kan? Takkan ada lah. Tapi maknanya kita dah berdosa lah. Berdosa apa? Sebab orang datang masjid nak semayang bukan nak dengar handphone kau. Orang datang masjid nak semayang bukan nak dengar kau berburak tau, nak dengar kuliah. Tuan-tuan, macam mana kita nak minta maaf? Lebih-lebih tadi kalau jemaah yang orang musafir, kalau orang kampung gitu, orang pondok gitu, mungkin senanglah kita nak minta maaf kan. Tapi mungkin orang tu singgah dan dia dah pergi dah, dia tak singgah dalam masjid tu. Itu tuan-tuan, kalau kita teliti betul-betul, itu membabitkan sebenarnya dosa. Kan, dosa. Kalau kita, orang tadi tu memang, dia pun suka lagu Sudirman, dia kata, kalau kau buka lagu apa pun, aku memang tak khusyuk pun. Tu cerita lain lah. Tapi kita tetap bersalah sebab kita ni penyebab kepada orang terganggu ibadah dia. Tuan-tuan sekalian, last sekali, ada pun kehormatan seperti pengkhianatan terhadap ahli keluarga. Tuan-tuan, anak-anak dia, maka tidak mungkin meminta halal dan menzahirkannya kerana ia membawa kepada fitnah dan kebencian. Maka tuan-tuan, kalau tak boleh minta, orang yang kita nak minta maaf pun dah mati, dah meninggal, kita nak pulangkan harta, kita berhutang kawan kita, tangguh-tangguh tak nak bayar, kan, tangguh-tangguh lekor tukar langsir tak sudah-sudah, tukar sport rim tak nak bayar, mati kawan tuan-tuan, meninggal, tak dapat nak jejak dah, tak tahu nombor handphone mana, alamat tak tahu dia duduk mana, dah tak tahu keluarga pun tak pernah, macam maka penyelesaian dia tuan, antaranya duit tu kita akan pulangkan ke Baitul Mal contohnya kan, ataupun paling usaha terakhir kita, niatkan masuklah tabung masjid, niatkan untuk arwah, duit tu duit, kita nak cari keluarga dia memang tak jumpa, tak tahu apa, macam mana cara nak cari. Tuan-tuan ini kita kena jaga tuan-tuan, yang membabitkan hubungan sesama kita lah. Ya, kalau dah tak boleh juga tuan, duit tu dah letak dalam tabung masjid lah, sebab tak jumpa dia, tak dapat dah tak dapat cari, maka selain itu minta ampun kepada Allah Ta'ala tuan-tuan, ya, minta maaf kepada Allah Ta'ala jika tuan-tuan kita tuduh orang itu kafir pula. Tengok perenggan bawah tu kan, hari ni tuduh apa? Bid'ah. Ustaz tu kaki bid'ah tu, zikir ruhu tadi lah, tuan-tuan nak tuduh bid'ah? Boleh ke tuan-tuan tuduh bid'ah? Tuan-tuan, ilmu tak ada, pengetahuan tak ada, tengok TikTok, bid'ah. Tuan-tuan, menuduh bid'ah, menuduh sesat. Boleh ke tuan-tuan tuduh lepas sesat, lepas? Boleh, sebab dia fatwa kan. Boleh ke tuan-tuan kita tuduh orang yang betul kita kata sesat? Tak boleh. Tapi kalau ada fatwa, ada sandaran, tu boleh tuan-tuan, membawa aliran pemikiran bid'ah. Kalau betul bid'ah, tapi benda tu bukan bid'ah, baca talqin. Kau tak nak baca, sudahlah, yang nak baca, bacalah. Benda tu khilaf. Mana-mana fatwa negeri tuan-tuan kecuali Perlis, mengatakan benda khilafiah ni kita jangan perdebatkan, terpulang pada masing-masing. Kita baca tahlil, dia baca tahlil. Nak buat kenduri arwah, buat. Tak nak buat, sudah. Bukan wajib pun benda tu. Kan? Kalau kita bangkitkan isu apa, sampai tak sampai? Macam. Kalau sampai ke tak sampai, jawapannya, kita ni kita cakap sampai. Kalau yang tak sampai, kau matilah dulu, tahu esok orang masjid baca Yasin sampai ke tak sampai. Kan? Jadi tuan, kita jangan persoalkan dan jangan bermudah-mudah untuk menuduh seseorang tu ahli bid'ah tuan-tuan. Antara dosa yang paling berat kerana kamu perlu mendustakan diri di hadapan orang yang kamu dakwa perkara tersebut dan minta maaf kat dia. Jumpalah tuan-tuan, jumpa Imam Nawawi, so minta maaf Imam Nawawi dan tuduh kau bukan-bukan. Jumpa Imam Bukhari, minta maaf, kita bercanggah
dengan dalil hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari tuan. Kan lotih tu kan susah tuan. Maka sebab itu dalam pendakian taubat tuan kita mesti berhati-hati, jangan terlajak, jangan terlanjur tuan-tuan. Amalan kita tak banyak, hati kita tak bersih mana, tapi jangan tambah-tambah lagi dosa kita tuan-tuan yang menyebabkan nanti kita susah untuk mendapat anugerah keampunan Allah Taala.